Ada dua perkara yang disebutkan oleh Nabi di mana Nabi tidak risau bagi umat ini, dua perkara ini. وخصلتان نبه الأمة أنه يخاف عليهم منهما. Dan juga Nabi menyebutkan tentang dua perkara yang Nabi risau bila terjadi pada umat ini. فأما الخصلتان اللتان أخبر أنه لا يخافهما على الأمة فالأول الفقر، قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم. Yang pertama yang Nabi tidak risau berlaku kepada umat ini adalah bila mereka ditimpa dengan kemiskinan, seperti disabdakan oleh beliau, demi Allah sungguh kefakiran bukan yang aku risaukan kepada kamu. والثاني الشرك الأكبر. Yang kedua yang Nabi tidak risau berlaku kepada umat ini adalah syirik yang besar. وقال كما جاء في صحيح الإمام البخاري أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demi Allah saya tidak risau kamu itu syirik setelah saya. Saya tidak merasa takut kamu berlaku syirik, yakni tak akan berlaku syirik. وهذان يعمل إبليس وجنده على إثارة التحريش من خلالهما. Pada dua ini Iblis menggunakan agar supaya dia berjaya untuk mengelirukan dan memecah belah umat ini melalui dua perkara yang Nabi sebut tadi. يخوف الناس بالفقر. Iblis selalu menanamkan perasaan takut miskin pada umat manusia, ويحملهم على أن يتعادوا بينهم البين في طلب هذا المال. dan iblis juga mengganggu kepada manusia untuk mendapat harta ini dengan cara bermusuh-musuh atau dengan cara bergaduh, وأن يقتحموا المنكرات atau في سبيل تحصيل المال. iblis juga menipu kepada umat ini untuk melakukan perbuatan yang mungkar semata-mata untuk mendapatkan harta benda. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kamu kemiskinan dan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan perbuatan yang keji. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kamu pengampunan dan juga pemberian dan anugerah. الله واسع عليم. Sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. وكذلك ينسب الناس إلى الشرك الأكبر ليثير بينهم العداوة حتى الوصول إلى حد استحلال المال والعرض والدم والقتال بينهم. Dan juga yang diusahakan oleh iblis melalui konsep mensyirikkan orang lain, sehingga dengan konsep mensyirikkan orang lain terjadilah apa yang diharamkan oleh Allah dilakukan, seperti mengambil harta benda orang lain atau menghalalkan darah orang lain. ويوحي إلى كثير من قدر عليهم من المسلمين أن أنقذوا الناس من الشرك والناس هؤلاء مشركون والناس وقعوا في الشرك الأكبر فكأنهم يخافون الشرك على الأمة والنبي الأنصح لكن ما كان يخاف ذلك. Iblis dan tentera-tenteranya berusaha untuk menaburkan isu-isu menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan syirik walaupun mereka adalah orang-orang Islam, dengan tujuan untuk menghancurkan dan juga memecah belah mereka, sehingga mereka menuduh orang muslim dengan syirik untuk boleh dan halal darahnya untuk dibunuh, sementara baginda Rasulullah sendiri merasa aman kalau umatnya tidak mungkin melakukan syirik. Namun iblis berusaha untuk menggunakan syirik sebagai tempat untuk pergaduhan bagi umat ini. فمن الأعلم والأعرف ومن الأنصح. Siapa sebetulnya yang lebih tahu dan yang lebih layak untuk diterima nasihatnya, iblis atau Nabi? وأما الخصلتان اللتان خافهما على الأمة صلى الله عليه وآله وسلم فالأولى التنافس غير المحمود وغير الشريف على الدنيا بكل مظاهرها. Adapun dua perkara yang dirisaukan oleh Nabi terjadi kepada umat ini, yaitu persaingan untuk meraih keduniaan dengan cara yang tidak sehat, yaitu rakus atau persaingan dengan cara yang salah. قال
وصرح ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. Beliau bersabda, yang aku risaukan kepada kamu adalah bila dibentangkan kepada kamu keduniaan seperti dibentangkan oleh Allah kepada umat sebelum kamu, sehingga kamu akan bersaing untuk meraih keduniaan satu dengan yang lain dengan cara yang tidak sehat, seperti sebelum kamu sudah pun bersaing untuknya, sehingga keduniaan ini akan membinasakan kamu seperti sudah membinasakan mereka. وقال كما جاء في صحيح البخاري أيضا وغيره إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah bersabda dalam Sahihul Bukhari, memberitahukan sesungguhnya satu hari nanti kamu akan rakus dan bersaing untuk meraih kedudukan dan jawatan, karena dan sesungguhnya persaingan untuk meraih kedudukan itu akan membawa kepada penyesalan. الأمر الثاني الذي خافه صلى الله عليه وسلم على الأمة الأئمة المضلون. Yang kedua yang dirisaukan oleh Nabi pada umatnya adalah al-a'immah, golongan orang-orang pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang utama yang menyesatkan orang lain. فقال كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عنه صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على إني من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال من الأئمة المضلين. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, apa yang sangat menakutkan aku lebih daripada risau dan khawatirnya aku akan keluarnya Ad-Dajjal adalah orang-orang, para imam, para pemimpin, para orang alim yang menyesatkan orang lain. وقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال بعد أن يؤتيهم إياه. Beliau juga bersabda, Allah tidak akan mencabut ilmu yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dada-dada orang-orang yang terpilih. ولكن يقبض العلم بموت العلماء. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال. Sehingga bila orang-orang alim sudah meninggal dunia, orang akan menjadikan para pemimpin-pemimpin yang bodoh. فضلوا عن سبيل الله وأضلوا. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. وقال سيدنا عمر بن الخطاب إن أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya yang amat dan sangat aku risaukan adalah orang munafik yang pandai. قالوا كيف يكون منافقا عليما؟ Kemudian ditanya kepada beliau, bagaimana ada orang munafik tapi pandai? قال عليم اللسان. Beliau menjawab, orang munafik yang pandai bercakap. فتبين بذلك ما الذي خافه علينا نبينا لنحذر منه. Dengan demikian kita dapat mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dirisaukan dan ditakutkan oleh baginda Rasulullah.